Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa lisan riwayat sili ambil data milisan yang kau boleh. Takulu bani awal ni hikmataka wa ya fatai alim wa fatai alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So salam duha. Jadi selamat pagi dan salam duha kepada sahabat-sahabat sekalian. Okey. Maka setelah live malam tadi, saya nak tidur, boleh dengar? Saya nak tidur. Baru saya tahu kes sebenar tentang yang viral baru-baru ni, yang perawat-perawat yang Kak Ji tu, apa semua, yang ustaz sihir orang panggil tu kan. Jadi okey, rupa-rupanya bagi yang dia tertinggal bahas tentang kes ni, baru aku tahulah asal-usul cerita ni. Ingat tak yang budak yang ada post dekat Facebook, dekat TikTok, yang duk panjat-panjat dinding tu? Duk panjat-panjat dinding. Ada yang apa katanya satu daripada keluarganya tu yang sulung tu apa, wallahu alam saya dah lupa, meninggal. Rupanya pesakit yang diubat oleh ustaz yang dikatakan cucuk-cucuk jarum sihir tu, rupanya kes tu lah, keluarga tu lah yang dikata Kak Haji apa semua tu. Rupanya yang panjat-panjat dinding tu apa semua, yang viral tu, yang macam Spiderman apa semua tu, yang kata orang buat tu apa semua tu, rupa-rupanya itulah dia ceritanya. Itulah dia apa ni yang duk viral sekarang ni, Tok Singa apa semua sekarang ni, yang ustaz cucuk jarum ni. Jadi Masya Allah, anak-anak main jauh-jauh. Jadi okey, ya ilah anak-anak ni, anak-anak. Jadi okey, rupanya kes dia tu yang dulu duk viral-viral tu, padan lah, saya pernah komen lah. Aku baru tahu, aku ingatkan ini macam bomoh yang duk bakar apa? Duk bakar sihir dekat Kelantan juga, yang duk bakar sihir, duk bakar apa, kata-kata dekat flat ada printer apa semua tu, nak menyihir orang. Ingatkan yang tu. Salahuddin Ismail, ingatkan yang itu bro. Rupanya lain lah pula. Rupanya saya nyangka yang kira macam kes-kes macam tu lah, bomoh lain. Rupanya kes yang anaknya panjat dinding apa semua tu, oh itu orangnya. Okey, balik kepada yang semalam, saya dah jelaskan, saya tak perlu jelaskan dua kali. Jadi sekarang ni, apa yang saya nampak di sini setelah saya teliti, di sini kita fikir rasional lah. Kita fikir rasional. Saya bukan nak backup siapa-siapa, saya tak ada hubungan apa-apa, kerana saya terpanggil daripada live malam tadi, kerana saya juga perawat. Jadi dah tengok ke Kak Ji buat lagi menangis yang pasal cucuk-cucuk tu live. Okey, ni aku nak cerita lah. Cukup aku nak cerita pasal ustaz yang tengah viral. Aku scroll FYP aku dekat TikTok, semak kepala aku sebab keluar je kes tu je, banyak cucuk jarum. Aku dah semak. Sekarang ni aku nak terangkan kat korang-korang Okey. Pertama kali perlu kita ingat satu benda ni tak bagus, aib-aib dibuka semua tentang perawat ni. Mana-mana dibuka kepada, dibogelkan kepada umum. Ya, FYP penuh. Sakit hati aku. Aku ingatkan FYP ini boleh menjatuhkan FYP aku. Sebab tu aku buat live ni kan. Slide cucuk jarum, slide bomoh tu cakap slide, ini cakap slide, itu kena tangkap slide, kena pukul dengan polis. Bomoh sihir, ustaz sihir jarum apa. Penuh FYP aku. Sakit hati aku. Aku santau orang yang buat tu. Jadi okey. Tak dah, itu saja saya gurau saja. Jadi okey.
Baru aku tahu rupanya kes Kak G ni, kes yang dulu yang dekat post-post dekat page-page Facebook dulu tu, yang panjat-panjat dinding anaknya tu. Dah cucuk dah 2 kali ni. Tak ada pun besi melekat. Saya bukan anti vaksin, saya bukan taksub vaksin, tak ada. Saya itu sebagai ikhtiar kerana saya perawat. Jadi saya perawat, saya tak nak biak-biakkan virus coronavirus ni. Okey. Jadi okey. Sekarang ni saya nak buka satu bab je. Bab ustaz sihir. Itu saja. Lain saya tak nak campur. Dia mampu saya faham. Jadi okey. Tentang ustaz yang cucuk-cucuk kan. Masing-masing buka aib sendiri. Allah Maha Berkuasa. Sekarang ni aku nak tanyalah, puluh-puluh ustaz yang pergi mengubat, puluh-puluh perawat yang pergi, aku tengok dah macam apa dah. Aku bukan nak blame, aku bukan nak cakap aku tu pandai sangat, pandai sangat orang dia buat lah. Bukan aku nak cakap apa. Okeylah, tak apalah, terima kasih yang membantu, tak tahu ikhlas itu apa semua, terpulang pada Allah Ta'ala, kan? Okey, pertama aku nak buka bab tentang ustaz sihir tu lah, sebab menyemakkan FYP aku, kan? Sebab benda viral kan. Jadi okey, pertama kali kita perlu ingat kita marah ustaz tu kita dah diracunkan dalam otak FYP tu, ustaz itu menyihir. Okey, ini tujuan live saya buat. Ustaz tu tak menyihir sebenarnya kebetulan. Okey, sebenarnya macam live semalam saya cerita tentang kaedah, sebenarnya kebetulan katanya kuasa Allah SWT, kata-kata tim yang merawat apa semua, Tok Singa apa, kuasa Allah Ta'ala, bagnya tertinggal, buka nampak ada gambar cucuk-cucuk jarum. Itu semalam saya dah terangkan yang bahawasanya itu adalah kaedah dia. Kaedah orang macam-macam, kan? Kaedah perawat ni macam-macam, kan? Ada yang percaya bunian, ada yang percaya ayah pin, ada yang percaya apa benda tu hak, ada yang percaya ilmu apa macam-macam lah ilmu, kan? Jadi okey, aku nak cakap dekat korang lah, kan? Sebelum kita tuduh, aku nak memperjelaskan dan bagi aku nak bagi fakta untuk terangkan dekat orang-orang yang tak faham. Okey, pertama kali kita tuduh ustaz itu buat sihir, sedangkan bagi saya dan daripada mulut dia mengatakan bahawa dia itu orang kata kaedah dia, cara dia macam tu, dia berguru mana kita lantak pi lah, kan? Orang apa, saya duduk di langit, saya dongok tengok ayah pin tu lagi tinggi ke apa ke, itu kita tak mau tahu, kan? Dia berguru kat mana kita tak mau tahu, Gunung Jerai ke apa kita tak mau tahu. Yang kita nak tahu sekarang ni ustaz sihir, tajuk dia ustaz sihir cucuk-cucuk jarum. Okey, aku nak terangkan kat korang kita dah dimomokkan dengan ustaz ni jahat. Ustaz tu lah punca. Bro, jangan sebarkan fitnah ni lagi, jangan bro, bahaya. Ustaz itu dia antara perawat-perawat yang ramai datang hadir untuk mencuba merawat perempuan yang panjat-panjat dinding ni. Okey, sekarang ni kebetulan terjadi satu cerita di mana terjumpa beg ustaz ini ada gambar-gambar yang dicucuk-cucuk jarum, kan? So ustaz ini dah dituduh oleh perawat-perawat lain ini sebagai penipu dan sebagai yang menyihir, yang punca sihir. Sedarlah aku, kita fikir rasional lah, kita jangan marah-marah. Fikir rasional. Ustaz tu baru datang, lainlah ustaz itu dah wujud dekat dalam keluarga Kak G tu daripada awal. Ustaz ni baru datang, macam dia lebih kurang status dia ni macam perawat-perawat lain yang berpuluh-puluh ustaz yang tolong tarik, tolong apa tu, kan. Dia baru datang dan katanya kaedahnya tu 10 dia kena berubat 10 hari. Tak usah duk petikai. Itu memang cara dia kena ubat 10 hari, nak cakap macam mana, kan? Tak payah nak alau-alau. Lepas tu tuan rumah tu pun tak mengalau-alau apa semua, kan? Tak payah cakap apalah. Biar dia ubat. Jadi sekarang ni yang katakan ustaz cucuk jarum, ustaz sihir, jangan nak burukkan nama ustaz-ustaz Tolonglah. Saya bukan ustaz, saya go use start engine. Saya bukan ustaz. Jadi saya ini nak datang sebab saya sebagai salah seorang anggota perawat, kan, yang menjalani rawatan ruqyah dengan cara saya lah,
bekam apa semua. Jadi zaman yang sunnah. Jadi saya nak cakap sendiri, stoplah sebarkan fitnah yang ustaz itu punca, keluarga itu sakit. Bukan, ustaz itu baru je muncul. Macam Tok Singa baru je sampai. Apa dia sampai awal ke apa saya tak tahu, tapi dia, keadaan dia tu bila benda tu dah viral, sebagai ikhtiar, ustaz itu juga dijemput dan itu kaedah dia. Okey? Bukannya ustaz itu daripada awal dia memang sihir orang tu sampai sekarang ni puncanya ustaz tu lah. Puncanya perkara ni semua berlaku. Bukan. Okey? Semalam saya dah terangkan kenapa tak perlu sampai dipukul apa semua. Saya dah penat. Saya nak terangkan ke kedua. Boleh tengok live saya sebelum ni. Tapi pagi ni baru saya fikir balik kan. Saya tengok adalah post-post macam post-post saudara-saudari saya yang tukang-tukang perawat ni, macam Putino dan sebagainya, Pusat Rawatan Ilmiah dan sebagainya. Saya banyak link-link dengan perawat-perawat yang ada di Malaysia ni, especially dalam bahagian-bahagian Johor. Tapi saya nak cakap kan, stop jangan lagi tulis. Awak tahu tak, awak buat korang-korang ni yang kaki-kaki TikTok yang menyebarkan berita ni, bila kau buat FYP kan, dah lah FYP tu semak kepala aku satu hal. Bila kau buat FYP, kau tulis dekat situ ustaz sihir. Ustaz sihir dengan muka ustaz sihir jarum, ustaz cocok jarum, ustaz ni. Ya Allah, korang tak takut dosa kah? Aku tanya korang lah. Stop lah. Itu bukan cerita sebenar. Ustaz tu baru je sampai. Macam Kak Ji cakap, dia nak membantu, dia boleh baca ni. Kita tak boleh lah nak judge dia apa-apa. Jadi merawatlah, silalah kan. Itu cerita dia. Tolonglah adik-adik, janganlah nak viralkan lagi. Janganlah nak orang kata nak cukup-cukup lah ustaz-ustaz tu. Masalah saya sakit hati dengan tagline ustaz cucuk jarum, ustaz sihir. Jangan letak ustaz depan tu. Cakaplah perawat ke apa ke kan, perawat ke apa ke, sekati korang lah. Tapi lebih better bagi korang jangan sebarkan fitnah. Jangan cakap ustaz sihir. Itu menghina, tahu tak? Menghina. Secara tidak langsung itu akan menjatuhkan para ulama, akan mempercah belahkan keharmonian, akan orang akan pandang serong kepada Islam ini. Kita tak nak benda tu berlaku. Tolonglah bagi perawat-perawat dan sebagainya, kita sepatutnya matanglah sikit kan. Janganlah disebabkan orang kata buntu. Ini semua kerja-kerja setan, kerja-kerja jin tau, melaga-lagakan tau tak. Aku bogelkanlah permainan sihir ni sangat licik. Iblis syaitan tu lain. Aku boleh buka. Okey, aku share lah kat korang ni yang tengok live pagi-pagi ni, untuk aku dengar aku membebel FYP tu penuh kan. Tentang ustaz sihir ni. Okey. Jin ni dia ada satu bab. Okey, katalah aku ni tok bomoh kampung ni. Aku ada belah jin. Contohnya aku nak dapat income macam mana? Hang tahu aku buat macam mana? Aku cakap kat jin aku cakap, hang pergi ni bagi si siapa tu sakit. Hang pergi, ataupun jin dia buat automatik tanpa disuruh. Jin dia tu pergi buat orang tu sakit, rasuk orang tu, kacau dia. Padahal jin yang bomoh ni punya jin. Lepas tu sakit lah apa ni orang tu. Datang jumpa bomoh kampung ni. Saya contoh. Lepas tu saya pergi rawat. Jin saya yang buat. Saya pergi, saya halau, saya berlakon dengan jin saya. Sakit, okeylah aku balik. Balik, sembuh orang tu, dapat duit. Benda ni sangat licik, faham tak? Benda-benda tentang kebatinan ni, kalau bukan ahlinya, jangan duk komen apa, jangan duk condemn apa. Jangan duk membanding-bandingkan ilmu. Perawat ni guna bunga cengkeh, perawat ni guna bunga melo, perawat ni guna bunga kasturi. Jangan, tak boleh. Yang penting adalah ikhtiar, itu yang penting untuk kesembuhan. Dan kita sama mendoakan sesatu sama lain. Itu yang sepatutnya berlaku. Kan?
Bukannya menuduh perawat lain ni lah punca, bukan menuduh ni lah yang menyihir, bukan. Kan? Walaupun memang ada lah yang ternyatanya dalam live tu yang saya tengok yang kejadian yang tengah viral ni, adalah sedikit kesalahan yang dibuat oleh ustaz tu. Adalah. Dia tak patut buat gini, dia tak patut buat kaedah dia yang cucuk-cucuk jarum tu. Tapi tak bolehlah nuduh dia tu punca semua masalah yang berlaku tu. Itu cerita dah, faham tak korang ni semua? So stop lah. Stop tulis tagline ustaz sihir. Ngerinya zaman sekarang ustaz sihir, moga dilindungi. Tak payah. Ustaz tu pun baru je muncul dalam hidup keluarga, Kak Ji tu punya keluarga. Bukan dia yang menyihir pun. Benda ni dah lama. Kan? Lagi satu, aku pelik lah dengan perawat yang semua yang ada terlibat untuk kes ni. Aku pelik sangat-sangat. Kan? Katalah, kau fikir logik, kita fikir pakai akal yang matang dan waras. Katalah kita tahu ustaz ni buat. Engkau kata, engkau mengajak orang bahawa kita menafikan. Oh, cakap pandai. Termasuk nasihat untuk diri saya. Kita ubat orang, kita selalu cakap menafikan. Kita sebagai perawat, kita menafikan apa yang dikata oleh pesakit. Orang ni buat orang, kita menafikan yang kau pergi melayat. Oh, pandai cakap. Habis kau tak gerti nak jaga aib dia. Aib ustaz yang cucuk jarum tu. Kan? Kau dah tahu. Cukuplah kau dah tahu ustaz ni yang buat. Kan? Sepatutnya engkau menafikan benda tu. Engkau buat kerja, engkau datang untuk merawat. Faham tak? Jadi bukan untuk jadi macam pecah belah, macam kes ni macam besar sangat lah. Kan? Tuduh perawat ni lah yang buat. Dia ni lah punca tak baik. Dia ni lah punca tak baik. Apa benda ni? Kalau tak boleh rawat, dah balik. Tu je. Apalah masing-masing ni. Umur dah tua ni. Dah macam apa? Buat malu lah. Buat malu lah jadi perawat macam tu. Hang pandai duk cakap orang jangan apa. Jangan buka aib orang. Jangan buka aib orang. Jangan tuduh-tuduh orang menafikan apa yang dikatakan oleh pesakit itu. Orang ni buat. Tak. Saya cuma merawat. Pandai yang cakap. Habis, hang tak kerti cakap dekat apa yang hang buat dekat ustaz tu. Hang ada menafikan apa yang hang rasa, hang nampak. Hang siap buka lagi, hang cakap kan, saya merasakan ada benda tak kena dalam ini. Rupanya dia. Tak tahu, tak pandai pula hang nak tutup. Betul, dia ajak berbincang tapi mereka pula yang melebih tinggi-tinggi suara, mencarut macam-macam. Zainal, sampai kesian orang tu sampai kena labi bengkak kepalanya. Semalam saya live banyak yang maki saya, kata memang patut kena labi, memang patut kena pukul, dalam rumah tu ada tebuan, macam-macam. Tengok, tak, ya, Syabinas Rosita, saya cakap, kan, itu kaedah dia, pergi mampu ya. Hang perawat, hang kena jaga aib ustaz tu, perawat lain. Hang kena jaga aib pesakit. Tak boleh lah hang cakap, oh pesakit je kita kena menafikan. Habis perawat hang tak kerti menafikan. Saudara hang juga, Islam juga. Hang Islam tak Islam ni. Kifarah lah, apalah. Nafikan semua tu. Hang apa perawat? Rawat lah kalau hang hebat. Itu je. Depa tu geng pukul orang. Aku dah cakap kita bukan gangster, kita perawat. Nak jadi perawat betul. Nak jadi gangster betul. Apalah. Pasal apa? Kata orang pandai lah tu. Bisnes semua tu. Lepas tu duk marah-marah. Hang ambil 2,000 apa? Aku berpuluh tahun dalam bidang ni lah. Jangan cakap lah hati hang. Tak tahulah, aku bukan nak menuduh Jangan cakap hati hang tak goyang. Hang pernah rasa tak? Kan? Pergi kat rumah orang, pergi kat rumah orang jauh-jauh ke Kelantan sana apa semua, datang-datang orang bagi RM5.
ada dulu cerita saya, nak dengar cerita saya cerita sikit-sikit kalau hang sampai tahap pernah lalu tahap aku kan, pergi urut orang, bercerita tengah urut ni, 2 orang badan besar ni ada masalah gangguan badan ni, aku pergi urut dengan urutan ruqyah dan sebagainya, dengan pembedahan batin dan sebagainya. Sekali waktu urut tu dia tanyalah, aku tak menyangka dia itu menganggap benda itu serius sebagai arahan. Dia menanya, pernah saya percakap ini bilai, ini benda yang berlaku dalam di sini, pengalaman saya sebagai perawat alternatif. Saya urut dia tanya berapa dia pengeras dia macam mana ni, tengah urut lah ni. Saya cakap dulu nenek saya cakap dekat saya, arwah nenek atuk saya cakap dekat saya, janji ada asam garam dengan duit 25 sen, jadilah aku cakap dekat dia untuk bercerita. Mudah-mudahan dia itu faham, maksudnya tu semampu kamu lah nak bagi berapa. Sekali tahu aku dapat apa, bila dah balik aku salam, aku dah urut dekat 4 jam 2 orang tu, orang tua tu, aku salam, aku tengok tak ada apa-apa. Aku cakap mungkin dalam fikiran aku, mungkin aku nak hantar dia keluar rumah aku, mungkin waktu tu dia bayar. Lepas tu satu kawan ni dia kata nak pergi kedai runcit jap, ingat nak pergi beli rokok, dia mai, dia bawa ada plastik, dia tinggalkan. Waktu nak balik tu dia semua keluar. Saya cakap lah, ni plastik ni tinggal. Hang tahu dia cakap apa? Dia kata kat aku kan, itu apa pengerasnya Ustaz, asam garam dengan duit 25 sen. Tak apalah, aku diam diri, tak apalah, depa balik semua. Aku tengok dekat dalam plastik tu ada asam jawa 2 kampet. Asam jawa tu nilainya tu RM1.60 ke waktu tu kan. Lepas tu garam cap burung layang-layang tu, garam halus cap burung layang-layang tu 2. Lepas tu ada duit 25 sen. Kalau hang perawat pernah mengalami tahap macam aku tu, hang hati tak terdetik apa pun, salute babe, hang teruskan sebagai perawat. Tapi kalau hang masih lagi, apa ni datang jauh-jauh RM50, apa ni datang jauh RM30, tak payah sembang lah kan. Kalau hang cakap nak cas berapa awal-awal, tak adalah, itu saya bersembang dengan, tak, ini saja cerita kan. Kalau hang hati tu, saya tadi ada komen pasal bisnes, ini semua bisnes. Tak ada pun hati yang suci. Ada pun, saya tak tuduh semua orang, saya tak tuduh saya ni baik sangat. Tak semua orang, adalah. Nak dapat tu susah, ada 1-2 tu yang betul-betul lillahi ta'ala, ikhlas kerana kasihan. Kita sebagai perawat, aku nak nasihat kalau perawat satu dunia, satu Malaysia ni kan, kena ingat, orang tu susah. Bila orang tu susah, jatuh sakit musibah, kan, jatuh sakit musibah, dia tak boleh bekerja. Duit dia tu habis puluh-puluh ribu untuk kesembuhan, kan. Jadi kenapa kita ni nak susahkan dia lagi? Macam tu kau tak payah hidup, macam tu kau tak payah offer diri kau. Orang tengah susah, contohnya dia ini biasanya kerjanya itu kerja kebun, angkat kelapa sawit ke apa. Tiba-tiba dia itu kena buat orang ke apa, itu dia itu sakit itu kakinya tak boleh berjalan, kena stroke ke apa ke, kena sihir ke apa ke, dia tak boleh nak bekerja dah, duit poket dah tak ada. Kita datang ini kita minta 500, 400, 1000. Kan? Zalimnya kita tu, baik tak jadi perawat macam tu. Esok hang mati semua, hang dituntut oleh Allah SWT. Ini pinjaman yang diberi kelebihan, ini pinjaman. Fardu kifayah kita untuk membantu orang yang susah. Bukannya nak nama, bukannya nak terkenal, bukannya nak duit. Bukannya nak duit apa semua. Esok kalau mati, Allah Ta'ala tanya, dulu aku titipkan hang sebagai perawat Islam, hang buat apa? Apa mampu hang nak jawab kat dalam kubur esok? Bukan nak sokong, aku nak menerangkan benda ini kita kena jaga Islam. Okey? Dia itu ustaz tu pun orang Islam. Okey? Bila jadi kes macam ni, kan?
Janganlah sampai dituduh atau diaibkan ustaz itu, inilah punca semua masalah ni. Jangan. Sebab ustaz tu baru muncul macam diorang juga. Menegakkan benang basah apa benda? IGPPMM ni. Islam apa macam tu? Tak, dia orang Islam. Umpamanya hang siapa ni? IGPMM, umpamanya hang orang Islam. Hang itu waktu tu hang dalam kesusahan, hang pergi mencuri. Kan? Hang pergi mencuri untuk bagi anak bini makan. Terus aku dapat, bolehkah aku lakukan hang macam binatang? Hang tu orang Islam. Faham tak? Jadi aku bantu apa yang patut. Aku nasihatkan hang. Apa pasal hang mencuri? Lain kali jangan mencuri ni berdosa, salah. Nak minta aku. Macam tu. Contoh. Kan? Bukannya kita ni bila satu ada saudara se-Islam kita ini buat masalah, kan? Kita umpama dia ni macam orang kafir. Kita lakukan dia macam binatang, bukan? Dia apa ni? Jangan bisnes pula. Dia tak minta sekupang pun bang. Abang kena tengok sini dari awal bang, bukan dari 2 hari lepas je. Kalau tak minta sekupang pun bagus ya. Aku cuma mengingatkan. Memanglah, tapi cara dia. Tapi apa hak kita itu nak tuduh dia tu sesat, nak aibkan dia. Kan tak betul. Tak betul aku cakap. Tapi dah cara dia macam tu, nak buat macam mana? Yang kita itu, kalau kau tahu, kalau kau orang baik lah Wan Sanusi, kalau kau baik, kau perawat lah. Aku buat macam tu, aku cucuk-cucuk jarum. Kan? Kau buat macam tu lah. Kau buat macam tu Wan Sanusi, kau buat cucuk-cucuk jarum. Aku nampak, aku tak ada hak untuk aku macam, nampak ni, dia ni Wan Sanusi ni sesat cucuk-cucuk jarum. Aku ni, kalau aku ni hebat, aku diamkan je, aku ubat. Lepas tu dekat belakang aku jumpa hang, aku cakap, hang jangan buat macam tu lagi tau. Ingat aku tak tahu hang buat apa. Kan dah tak ada mempecah belahkan Islam. Masing-masing orang Islam, seorangnya ustaz, itu pun pakai lebay semua tu. Semua pakai kopiah, aku tengok pakai selendang hijau lah apa semua. Nak merawat. Apa ujung-ujung bergaduh tuduh ustaz ni yang punca semua masalah tu kan? Adil ke macam tu? Kan? Jadi macam tak cantik lah dengar situ. Kan? Sampai benda dah viral FYP, aku bersepah, aku nak tengok orang joget-joget, mak janda joget-joget TikTok pun dah tak ada, semuanya ustaz si yang keluar. Sakit hati aku. Jadi itulah yang aku nak terangkan ya. Itu saja. Bagus sebab orang ramai boleh tahu dia tu ustaz mohong, kan? Cukuplah bagi tahu dekat siapa-siapa, kan? Secara mulut ke apa ke, ataupun report polis. Cukuplah gitu, biar dia kena apa, dia kena akta penipuan ke apa ke, dia kena penjara ke apa, ada akta tu penipuan duit orang apa semua. Biasa perawat ni dia akan kena akta penipuan lah. Penipuan, ubat orang ni 2,000 apa semua tak sembuh. Akta penipuan lah. Dia minta lagi 2,000, dia minta lagi 500. Biasa macam tu lah. Ya. Bukan di barang dia punya ke? Memanglah Cik Su, memang barang dia punya katanya kan. Barang dia punya. Okey, kalau betul barang dia punya, engkau tak boleh lah aib dia. Dia tu ustaz, faham tak? Dia tu perawat. Kau aibkan dia. Lepas tu kau tuduh. Lepas tu kau beramai-ramai apa tu, ubat-ubat orang tu. Zaman Covid pula ni. Aduh, aku tak tahu nak komen apa lah. Kan? Jadi sekarang kau nak sakit hati juga, kenapa? Siap buat live ni. Cukup baik ke kau ni? Aku dah cakap awal-awal. Aku tak cakap aku baik. Aku cuma nak nerangkan keadaan. Stop lah. Janganlah postkan benda-benda ni lagi. Kan? Macam mana nak dapat title ustaz Maisara Ashikin. Kalau daripada orang Melayu, kalau nak dapat
title ustaz daripada Jawi, daripada Jabatan Agama, susah. Tengoklah negeri mana yang bagi, kan? Kena ambil test, kena ambil kafar, kena lulus dan sebagainya. Tengok bahagian apa yang kita nak minta, jadi imam ke apa, kalau jadi title ustaz. Jadi kalau kita tak ada kelayakan apa ni, CJ tinggi agama ke apa semua ke, stam ke apa ke, kan? Definisi masyarakat Melayu ni, kan? Orang pakai serban, kalau baca bismillah ke apa ke, pemakaian cantik, itu dia panggil lah ustaz. Macam saya. Saya terus cara cakap, saya tak cakap saya ustaz. Tapi bila saya ubat orang, dengan apa yang saya tahu, apa yang saya dikurniakan, dengan ikhtiar yang saya semampu saya ubat orang. Bila sembuh apa semua, orang panggil saya ustaz. Saya tak tahulah, kan? Saya tak tahulah macam mana tu, kan? Nah, dia tu bomoh bukan ustaz. Kalau bomoh, sudahlah gitu, kan? Tapi aku nak tegurkan orang yang buat status apa ustaz. Kalau tengok TikTok lah sekarang ni, pagi tadi, sakit hati aku bila slide kan, Ustaz Jarum, Ustaz Sihir, Ustaz Sihir. Secara tidak langsung kau dah sebarkan fitnah seluruh dunia ini. Kau dah fitnahkan benda yang macam tak sedap didengar. Ustaz Sihir, kan? Ustaz Sihir. Jadi ini memburukkan nama-nama ustaz ni, kan? Nanti orang nak mengaji pun dah takut. Orang nak belajar, orang nak berubat ruqyah pun dah takut. Takut ada ustaz sihir ni. Dah sibuk nak kena tahu dia ni tauliah apa-apa semua ni. Susahlah. Dia dah kena okey. Jangan banyak sembang. Bukan banyak sembang. Aku nak cakap lah, kan? Kenapa tak layak lah kalau aku tengok balik, kan? Jadi dia bukan ustaz, dia hanya bomoh sebab cara berubat main cucuk-cucukkan tuan. Iyalah. Tak kisahlah ustaz ke apa ke. Yang pergi tulis dia tu ustaz sihir. Saya sakit hati lah bila dengar nama ustaz sihir. Macam tak sedap dengar lah. Berbalah sama Islam, perak-perak Islam juga, baca-baca bismillah juga, Allahu Akbar juga, apa semua keluar. Jadi ni tuduh ini apa sampai pukul apa. Aku tak nak nanti ada orang marah aku pula, kan? Cakap aku buat tuduhan pula. Tapi aku tengok video tu habis kena labi, bengkak mata dah semua. Tahu ya cara pala butuh dia, Ustaz Macibai dia tu. Dia kata jumpa apa ni cahaya, orang bercahaya, itu lantapi dia lah, kan? Apa hak hang nak sebut benda gitu? Cuba hang kena. Aku tak cakap lah, ni aku buat contoh Cubalah macam AKA macam Tok Singa lah. Cuba dia sendiri kan, ustaz yang dituduh tu sendiri cakap dekat cakap dekat Tok Singa, hang tauliah mana? Mungkin sama juga kalau dia orang yang ditunding. Tok Singa hang, aku ni apa ni Gunung Jerai apa semua pun sama aja pergi dia, kan? Macam aku pun tak sempurna, kan? Orang nak percaya ke itu untuk aku sendiri dia tak apa, tapi aku ambil guru sanad nyata dengan sanad gaib, itu kena ada dua-dua, kan? Aku pun ada cerita yang macam Doraemon, cerita macam hayalan Jepun ada juga, kan? Orang tanya apa, aku mimpi macam mana hang boleh hafiz Al-Quran, orang tanya aku ajar juga cerita dongeng macam tu kalau nak dengar, kan? Malam bulan puasa aku mimpi aku tengah berzikir, syok berzikir, tenggelam dalam zikir, aku bermimpi aku pergi kat satu gua tu macam sungai, intan belian, gua itu indah semua tu, dalam itu ada senaka Al-Quran, lepas tu ada satu syekh ajar aku ngaji Iqra sampai aku hafiz satu Al-Quran tanpa guru. Aku pun ada cerita macam tu, kan? Tak apa, nanti Tok Singa mai tengok. Ni aku sebagai sahabat, aku dengan Tok Singa sahabat. Pernah dulu waktu viral politik apa, waktu Long Tiger apa semua, pernah aku masuk live Tok Singa, pernah. Dia kenal aku. Sebut ni budak gila tu. Kan? Budak masuk ayak tu. Dulu waktu Acap hilang tu, kan? Dia ajak aku pergi cari sama-sama, cuma aku tu tak ada kesempatan untuk pergi pada waktu tu.
Tuan, bagi saya semua orang ada pendapat masing-masing, tapi Tuan tak fikir ke Tuan campur hal ni akan jadi keruhkan hubungan Tuan dengan Tok Singa? Tak pasal-pasal nanti sakit kepala ke? Dah sedia ke? Bukan, aku ni gini tau. Aku umpamanya macam ni. Kan? Dia sahabat. Semua sahabat aku. Jadi, bila aku nampak benda macam ni, aku nampak ada benda yang macam tak clear, tak betul, aku tegur. Itu fungsinya sahabat itu, menegur benda yang kita buat tak betul. Aku tegur lah. Kan? Aku tegur, perlu ke buat live sampai bagi tahu, ni Jarum ni. Ini apa ni dia buat ni? Perlu ke? Tak perlu. Itu je. Aku sebagai sahabat tegurlah. Lagi satu, sebagai umat Islam, tak baiklah dengar perawat ni gaduh dengan perawat ni. Semua nak pergi merawat, semua cakap dia yang betul ini. Tiba dapat jumpa ustaz cucuk-cucuk jarum ni, ustaz sihir. Perlulah buat live, perlulah apa benda. Tak, aku nombor dia dah hilang. Lepas tu dulu yang Facebook dia yang lama tu dia dah tak pakai. Dia dah tak pakai. Dia dah ada Tok Singa fan tu. Susah nak kontak situ. Masalah menunggu tak tengok, tak tahu cerita dari awal. Aku tengok lah. Aku ni bukannya jenis orang baca tajuk dia tu komen, tak. Aku tengok, aku baca. Aku terkejut, aku tengok ustaz muka bengkak-bengkak. Lepas tu dia kata ni ustaz ni lah ustaz penyihir apa semua apa dah. Aku terkejut juga, aku tengok ada Tok Singa. Aku carilah apa tu tadi tu apa? Way Solomon. Macam tu kan. Orang cakap macam tu. Aku pergilah masuk, aku tengok. Sekali aku tengok dekat dalam tu ada Tok Singa. Aku try faham. 5, 6, 7 kali aku tengok live tu kan. Apa masalahnya sebenarnya ni? Lepas tu aku faham. Tak ada pun orang tu curi duit ke, orang tu apa ke, orang tu raba anak orang tu kan. Tak ada cerita tu. Yang ada cerita kaedah dia ubat tu. Kaedah ubat tu main cucuk-cucuk itu je. Jadi aku nampak dekat sini, aduhai, aku tak ada sana. Aku tak ada nombor telefon Tok Singa. Tidak dah lama aku telefon. Aku cakap, tak perlulah live. Sampai dengar macam pukul-pukul, getak-getak, sampai tengking-tengking. Tak perlulah. Kan? Kalau kau seorang sahabat, lebih baik kau jumpa terus dengan senang cerita. Diorang sekarang ni COVID. Lepas tu diorang ni dah pakat-pakat orang kata dah pakat-pakat viral. Aku ni viral yang ketinggalan. Dulu je aku ni Mr. Pendapat. Jadi lah ni macam ni lah aku. Jadi apa ni, susah nak kontak orang-orang yang famous ni. Jadi inilah satu cara. Astaga, curi duit ke okey lagi bang, dari duakan Allah. Pening. Apa benda kau nak pening? Kalau dia curi duit, kalau dia apa, Tok Singa bertindak macam PPIM bertindak, itu wajar bagi aku, wajar. Faham tak? Memang jahat lah perbuatan tu jahat. Menyihir ni memanglah jahat, memanglah dilaknat menyihir orang ini. Tapi betul ke dia tu sihir? Jangan buat tuduh-tuduh. Apa bukti kau boleh mengatakan dia betul-betul buat sihir tu? Sakit ke orang tu? Kan? Itu masalahnya. Lagi satu, kau dah lah tak selamat dengan tanpa bukti yang kukuh. Dia itu penyihir. Lepas tu tanpa ada beberapa saksi. Okeylah, boleh nak cakap ada jarum, ada gambar apa, okeylah. Dia mengakulah. Tak tahulah dia mengaku dalam keadaan terpaksa, takut kena pukul ke apa, aku tak tahulah kan. Tapi okey, kita tengok dia dituduh menyihir apa semua tu kan. Satu, bab tu je dah tak jelas. Nombor dua, daripada segi undang-undang negara tu, engkau pun salah. Engkau
pergi, ya Allah, pergi pukul orang tu apa semua tu. Lainlah kalau dia buat hal macam nyata, faham tak? Dia tu macam orang kata, dia tu rogol anak orang tu ke, dia tu cabul ke, dia tu curi duit ke, dia tu minta 10,000, 50,000 dekat keluarga tu pun tapi tak baik-baik ke, lepas tu dia minta lagi ke, dia cakap benda-benda pelik-pelik ke, kan? Bolehlah report polis, itu pun bukan kuasa hang bukan jawat ada apa diberi kuasa oleh kerajaan. Serahkan kat polis, buat report. Itu je. Paling kalau tidak, kalau ada bukti-bukti kukuh penipuan, pergi mahkamah. Masa komik ni tengah susah, ada ilmu duit bawah. Tu dah apa benda lah sekali. Hang ada bukti ke dia pukul, hang pun tuduh. Aku tak... Ahmad Tamizi, kau tak ada mata ke? Ustaz tu sampai bengkak matanya gini, lepas tu jalan macam tu. Itu kenapa? Kena cium. Kena tebuan, rumah tu banyak tebuan. Budak tu kena pukau 2K tu Ustaz. Yang baik ke syirik tau? Apa tak faham ni? Memang aku ada dengar yang tu. Itu tak apalah, itu hal lain. Kau pergi report bab tu dah lah. Sekarang ni kenapa kau nak pergi malu-malukan dia, cucuk-cucuk jarum kat gambar apa semua, bagi sampai ribut apa semua. Dia tu pun perawat juga macam kau. Tu je cerita dia. Okey, kira cuci gambar tu tak berat sangat lah ya. Bukan tak berat. Faham tak? Engkau tahu, engkau buat kerja senyap-senyap je. Kalau kau tu hebat, faham tak? Ataupun kalau kau ni kau lawan batin dengan dia. Ataupun kau dah settle macam tu, tugas kau ngerawat budak perempuan tu sampai elok, keluarga tu sampai elok, kau putuskan pertalian pesaka dia tu sampai elok. Lepas tu kau ni lah cakap dia kena, kau jangan nak buat-buat sini, jangan kacau sini. Macam tu. Kan? Itu profesional. Tukang ubat ni kena profesional pakai otak. So, kau setuju cara cucuk jarum? Asyik, benda sama je soalan aku nak kena jawab. Orang ramai patut tahu orang pakai kopiah penipu tu. Lepas ni jangan percaya dengan... Bagi je lah dekat polis ke apa. Aduh, sekarang kan zaman baru, aku tak boleh cakap apa tu. Allah tu maha baik. Ya Allah maha baik. Ustaz, banking kat saya sikit. Ana dalam kesusahan ni. Ana lagi susah. Ana anak yatim. Lagi susah. Ente kena bagi Ana patutnya. Tapi insya-Allah lah. InsyaAllah. Kalau apa yang boleh ditolong. Masalahnya kenapa sibuk hal orang? Diorang tu sibuk hal orang ke tak? Tegur dia depan-depan lah. Aku tak ada nombor, bagi nombor kat aku. Tadi cakap buka air, tiba-tiba je jadi macam tu. Benda sangkut. Apa ni? Tahu cerita. Ustaz, Hizib Bahar boleh bawa berubat ke? Boleh. Hizib Bahar boleh bawa berubat. Hizib Nasar pun boleh bawa berubat. Narutu bikal a'da amin kulli wijahatin wabil ismi namihim bibabudi bisatat. Itu kalau untuk orang yang buat jahat kat kita, orang yang ada nak melindung daripada buat jahat kat kita, itu Hizib Nasar. Hizib Bahar pun ada juga, hizib-hizib je. Boleh dia buat ubat. Nak viral juga. Bukan nak viral, aku dah viral lah. Sadina Auni. Minta nombor dia, cari dia dulu. Dulu masa join adventure, senang pula dapat nombor. Dululah. Sekarang dah susah sebab dia dah terlalu terkenal. Tok Singa fans ni. Kak Ji gimana Ustaz? Baik kat saya tak ada duit ni. Kan? Minta Midin 100 dia kata nak bagi. Nak tegur PM, kata tak payah buat lah bagai direct call. Lawan batin. Dia nak famous ni. Aku dah famous dah bro. Kalah kalimah kaya boleh bawa berubat ke Ustaz? Boleh. Tapi kena belajar ilmu usul. Kaf itu nilai dia berapa? Kaf haya ain sad tu nilai dia berapa? Kenapa kaf malaikat apa yang menjaga? Itu ilmu usul. Kena belajar tasawuf dan juga ilmu usul tentang abjad. Kenapa huruf ha itu begitu? Jadi macam-macam benda. Ilmu Allah Ta'ala tu luas. Ustaz,
tunggu PM duit bagi ke? Tak tunggu juga. Ana ada ikhtiar, Ana ada ikhtiar macam bekerja dan sebagainya, meniaga dan sebagainya. Tak bising dengan dia. Dia Wan Sanusi, aku dulu ada FB waktu dia macam akulah. FB apa, Tok Singa, FB biasa. Sekarang ni FB dia tu ada banyak, page dia pun ada banyak. Aku tak tahu yang mana satu. Yang lama tu dah close, dah tak buat dah. Assalamualaikum Mak Agandu. Saya rasa elok abang call dia orang terus. Nak tanya abang ni ada buat rawatan cucu-cucu tak? Ada, sebab saya bekam orang. Saya bekam rawatan bekam saya berpakej ada 3 rawatan. Bekam hutan guasha, bekam luncur, lepas tu ada bekam kaca, dengan last kali baru bekam darah cucuk-cucuk. Ana tak cucuk gambar, ana cucuk orang. Cucuk badan. Apa ubat kanser darah tadi Apa ubat kanser darah ustaz? Ubat kanser darah pisang. Banyakkan makan pisang. Dan pisang itu dibacakan dibacakan selawat kamilah. Apa nama FB Kak Ji? Saya tak tahu. Santau boleh buat ke? Santau saya tak mau berurusan. Boleh pergi kepada Tok Batin ke apa ke? Letaklah nombor hang tu. Nombor aku ada dekat Facebook aku tu untuk rawatan urutan dan sebagainya. Aku bukannya tumpu pada Tok Singa seorang, faham tak? Yang cakap, aku bukannya pergi PM apa Tok Singa, aku bukan poker Tok Singa tu, bukan. Aku malu kan bila perawat-perawat lain ini menuduh satu perawat ini, lepas tu benda jadi viral sampai polis apa semua tu. Malulah aku pun perawat, faham tak? Itu cerita dia. Aku perhati je apa yang orang buat ni kan. Lepas tu siapa yang terlibat lah, ustaz yang apa kena tangkap polis untuk siasatan tu kan. Satu bab yang ada orang tadi tu cakap, kita betul lah kata Tok Singa cakap kita kena menafikan apa yang pesakit-pesakit ini katakan. Contohnya orang ni buat jin ni kuat menipu. Lainlah kau ada Ahad Sulaiman, faham? Ahad Sulaiman nama amalan tu, nama hizib tu, hizib Ahad Sulaiman. Ahad Sulaiman ini membuatkan barang siapa yang mempunyai hizib Ahad Sulaiman ini, jin akan berkata benar kan? Dan Ahad Sulaiman inilah yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk orang kata bertemu dengan iblis. Apabila iblis itu menipu, petir sambar. Apabila menipu, petir sambar. Faham tak? Itu namanya Ahad Sulaiman kan? Jadi benda ni aku tak nak buka umum, tapi sebab ada orang tanya, jadi aku buka lah benda ni. Melainkan kau ada Ahad Sulaiman, barulah jin tu tak boleh nak temberang kau. Tapi kalau kau setakat perawat ruqyah biasa, tapi kau ada effort untuk membantu semampu kau, alhamdulillah, teruskan usaha dan niat yang baik. Mudah-mudahan ada balasan baik daripada Allah SWT dengan keikhlasan dan keyakinan sepenuh kepada Allah SWT kan. Tetapi betul lah kata Tok Singa, kita kena menafikan sebab jin ni kuat menipu. Dia kata ni siapa yang buat ni? Tok Singa buat. Kita pun pergilah nak, Tok Singa ni jahat betul ya. Jin ni kuat menipu, jangan percaya jin. Nak tanya bang, perawat tu masuk apa? Bomoh tu perawat juga ke? Bomoh perawat. Dia macam ni. Okey. Dalam istilah dulu, saya ada keluar lama dululah. Dia ada 3 istilah. Pawang,
bomoh, dukun. Dia ada 3, pawang, bomoh, dukun. Okey. Dukun ni dia ada di hulu, duduknya di hulu. Ini istilah sebenar bahasa Melayu. Pawang, bomoh, dukun. Dukun ni duduknya di hulu. Hulu-hulu tu yang kena masuk dekat dalam tepi kubur, dekat belakang kubur, apa sekutan belakang kubur, belakang sungai apa semua tu, duduknya di situ. Dukun ini kebanyakannya untuk santet orang, untuk apa benda, untuk bagi orang busung pergi jumpa dukun. Kan? Bomoh ini duduknya di kampung. Ranknya itu duduk di kampung. Kalau dekat ada satu kampung, ada orang yang boleh ubat orang, ada orang boleh jampi-jampi, itu pangkatnya itu bomoh. Faham? Pawang duduknya di istana. Pawang diraja. Sebab tu dinamakan pawang diraja. Duduknya di istana. Jadi ada 3, pawang, bomoh, dukun. Faham tak? Ustaz tu dukun lah. Mungkin. Saya bukan jenis orang menjatuhkan hukum pada orang. Melainkan benda itu benar-benar diakui. Orang kata zahirnya nampak memang betul dia itu mengamalkan perjanjian dengan syaitan apa semua, minum darah dan sebagainya, dan dia mengaku. Barulah benar dia dukun. Sekarang ini saya tak kenal dia, saya tak berani komen. Bang, jangan main tembak je. Siapa main tembak? Dah ada bukti. Ada pewak katakan tak boleh makan binat. Laju sangat ni. Habis ustaz ni apa? Saya ini pawang. Saya pawang. Tu nama saya pawang diraja. Bukanlah saya duduk ni. Saya cerita kenapa nama saya pawang diraja. Saya ini berketurunan asal daripada daripada Muar Johor, daripada Bukit Kepong. Saya ini keturunan keluarga besar pawang diraja Johor. Okey, atuk-atuk saya itu berketurunan daripada asalnya daripada Bukit Kepong, dekat mana satu Bukit Kepong tu ada keluarga besar pawang-pawang. Keluarga besar tok-tok pawang. Pawang Atan Jombang, pawang Mael, pawang apa ni, macam-macam pawang ada dekat sana. Itu semua susu galuh saya. Pawang Raden Maksah, itu leluhur yang termasyur lah. Pawang Raden Maksah itu atuk saya. Jadi keturunan saya ini banyak yang kepada bidan-bidan dan juga dukun-dukun. Jadi bidan-bidan dan juga bomoh-bomoh dan juga tok-tok pawang. Dulu atuk saya berkhidmat untuk Istana Johor. Dan nenek saya itu, arwah nenek Mina itu pernah diangkat oleh Sultan Johor yang dulu. Ayanda kepada almarhum kepada Sultan Johor yang sekarang ini, ayahnya pernah ambil nenek Mina saya sebagai anak angkat kerana mengurut. Jadi saya ini memang susu galuh sanad keluarga besar pawang diraja Johor, dan saya pewaris tunggal yang masih ada untuk meneruskan kerja-kerja begini. Jadi sebab itu saya berani, bukan sekadar petik-petik nama, saya berani meletakkan nama gelaran pawang itu ambil daripada atuk saya. TMJ Washing. Wahai semua netizen, percaya pada ustaz yang betul saja, jangan percaya pawang merah, pawang putih, pawang besar, pawang kecil. Itu bawang. Kau tahu tak? Bawang lain. Aku bawang mata kau baru kau tahu. Orang sebut pawang pergi bawang pula dia. Ketiak kau tu mak ating bau bawang. Sanad jin ke? Tak, sanad betul lah. Orangnya betul. Ada gambar apa semua. Tu apa Kiai Saleh, itu pun semua susu galuh saya tu. Kiai Saleh, Pagu apa semua tu. Jangan marah ustaz. Saya tak marah. Saya cerita, tapi saya nak melayan komen-komen orang yang pelik-pelik ni. Daripada pawang jadi bawang, apalah dukun santet lah, apalah. Rumah orang tu ada tebuan lah, ustaz tu bengkak. Jadi saya jadi macam ni lah. Kena cakap elok-elok. Ya, saya cakap elok-elok. Kiai Saleh Selendang Merah. Kiai Saleh. Itu pun tak jauh, sebab asal usul Muar lah, kalau saya boleh buka asal usul Bukit Kepong ni dia macam rotan tau. Rotan dekat dalam hutan tu, kau tarik sini sana tertarik, kau tarik sini, sebab dia orang kahwin dekat-dekat kan. Alah, dia kahwin dengan makcik aku.
Oh si Anu tu dia kahwin dengan anak ni, anak si Senar tu tak lain, Senar tu dua pupu dengan aku. Jadi tarik. So keakraban susul galo keturunan yang ada di di Paguh dan juga di Bukit Kepong itu ibarat rotan. Tarik sini sana tertarik, tarik sini ujung tertarik. Faham? Ustaz, apa itu asma mata malaikat? Zitik, saya tak tahu. Asma mata malaikat saya belum tahu, saya baru dengar. Tapi asma Jabarut, asma Jabarut, asma macam-macam asma saya pernah dengar. Solomon salah atau Kak Ji yang salah, Ustaz? Solomon salah atau Kak Ji yang salah? Dia macam ni, tahu tak? Dia macam ni. Sekarang ini masalahnya Kak Ji ini ada masalah tentang anak yang disihir dan sebagainya, keluarga yang disihir dan sebagainya, gangguan. Okey? Daripada pendapat saya lah, saka keturunan, kerana setelah saya dapat maklumat bahawa atuk dia ini, keturunan dia ini pada tahun 40-an, kalau tak silap tahun 40-an, pernah ada yang jadi bomoh. Okey? So ada yang itu yang tumbuh macam-macam spekulasi, kifarah lah, ilmu makan tuan lah dan sebagainya. Jadi benda itu kena diputuskan. Itu inti utama. Faham tak? Sekarang ni bab Kak Ji itu salah ke, Kak Ji itu yang santet anak dia sendiri ke, itu kita tolak tepi. Faham tak? Nak jadi perawat ni bukan senang tau. Nak jadi perawat ni, contoh ada orang cakap kat kita, orang panggil kita ni, murid kita, Tok, tolong kan, tolong si anak sana tu kena sampuk, tak sedar diri, contohlah kan. Kita pergi sana, poin utama kita nak pulihkan dia daripada kena sampuk. So tak payahlah mandai-mandai dia ini kencing kat busut ke, dia ini kena santau orang sana ke, dia ini termakan telur ular ke, tak payah. Poin utama tu penting. Faham tak? Ustaz, ajar saya jadi perawat boleh tak? Saya tak layak lah untuk mengajar. Tapi banyaklah yang boleh mengajar untuk jadi perawat. Pertama sekali, Mat Ating, hati kena bersih. Untuk jadi perawat perlu belajar sifat 20 dulu. Perlu belajar ilmu usul. Ilmu usul ni penting. Faham tak? Untuk jadi perawat ni bukan mudah. First sekali, basic utama kena tahu belajar ilmu usuluddin, atau dalam bahasanya kena belajar mantapkan ilmu yang utama. Tauhid, fiqh, tasawuf. Okey, 3 ilmu ni, ilmu penting, ilmu wajib dalam Islam. Okey, faham? Tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Okey, tauhid ini yang penting untuk jadi perawat. Tauhid kena dimantapkan. Daripada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat kita kena belajar. Okey, dah belajar sifat 20, kita kena belajar sifat-sifat ma'ani, sifat-sifat Allah Taala, dan kita kena perlu belajar ilmu ilmu asma dan sebagainya. Dan selepas itu kita kena, bila kita dah belajar tentang tauhid, barulah kita pergi pada step yang seterusnya, iaitu melakukan pembersihan hati. Hati kena bersih dulu. Kau nak ubat orang, kau kena bersih. Hati luar dalam kena bersih. So lakukan rukun Islam, 5 perkara itu sebaik mungkin untuk jadi perawat. bukan senang tau jadi perawat. Lakukan 5 perkara, jaga 5 perkara rukun Islam itu. Okey, rukun Islam 5 perkara. Solat terutamanya, sebab ini tiang. Dan selepas engkau dah belajar ilmu tauhid, dah berguru,
dan berguru untuk mengambilkan tarikat dan sebagainya, lakukan pembersihan hati, zikir pembersihan hati dan sebagainya, dan barulah ambil satu-satu orang kata amalan ataupun satu-satu tirakat. Tirakat kata orang Indon, saya tak tahulah bahasa Malaysianya apa. Tirakat ini berpuasa dan sebagainya untuk pembentengan diri, dan perlu mengetahui belajar ayat-ayat lazim, ayat-ayat syifa lazim. Contoh ruqyah Jibril, bismillah 3, kalimat tamah, kalimat tamah untuk hilangkan ketakutan kepada iblis dan syaitan, dan perlu mengetahui ayat-ayat syifa ni, bismillah 3, bismillah 4, bismillah 5, bismillah 6, bismillah 7, bismillah 9 untuk pemakaian diri, dan perlu ada amalan-amalan tertentu, hizib-hizib tertentu untuk memantapkan lagi kita punya orang kata ilmu perubatan. Faham tak? Itikad dengan guru mursyid. Ya, Irwan Ahmad dah jawab. Bukan senang, bukan saya boleh rawat orang, bukan. Meskipun mungkin ada orang-orang yang tengok live ini ada seperti saya yang ada sanad-sanad keturunan perawat. Ini yang sering disebabkan sebagai saka dan sebagainya. Kan? Walaupun kita tiba-tiba boleh kita ada guru gaib, contohnya kita ada guru gaib, mimpi ke apa orang tua aja apa semua, bangun terus tahu boleh rawat orang apa semua kan. Itu tak cukup. Perlu cari sanad zahir. Faham tak? Perlu ada yang zahir mengesahkan perbuatan kita. Perlu ada guru lah. Intinya perlu ada guru untuk mensahihkan. Itu saja. Ustaz, saya dah amal ayatul kursi, wakaf 9. Apa benda lah, banyak sangat. Pak Wak macam kawan siap nak merawat, nak rakam, nak buka aurat perempuan. Itulah masalahnya. Itulah masalahnya yang saya buat teguran ni. Diorang tak nak pun, orang request, Abang Lapi tolong kesian Kak Ji tu. Kalau saya boleh terbang ke sana, kan, pemaidani saya hari ni jika pandang terbang saya tu tak boleh pula, tapi saya boleh pergi sana. InsyaAllah saya settlekan satu keluarga. Waktu kes Kak Ji ni viral dekat Facebook, anaknya panjat-panjat dinding apa semua, puas dah saya komen bawah tu. Kalau perlukan rawatan, insyaAllah saya rawat satu keluarga, semua sembuh, insyaAllah. Tak ada main cucuk-cucuk. Tak percaya main try. Kan? Tak percaya main try, insyaAllah. Saya bukan nak tunjuk pandai Okey, sebelum saya tutup live, saya buka lah masalah utama Kak Ji ni. Masalah utama Kak Ji ni adalah perlu melakukan pemutusan sanad. Faham tak? Pemutusan sanad. Sebab dapat detect daripada salah silah dia tahun 40 tu ada yang bomoh. Jadi segala jin-jin, segala mentera-mentera apa semua waktu bomoh tu, segala santet-santet itu tak diuruskan dengan baik. Jadi mengganggu keturunan-keturunan yang bawah. Dekat sini biasanya perawat akan gunakan dua cara. Satu putus sanad, satu lawan. Satu putus sanad, satu buka balik perjanjian, lawan. Itu masalah Kak Ji ni yang saya nampak. So sekarang ini poin utamanya saka yang saya nampak. So saya sedih lah bila nampak ada cakap ustaz ni buat cucuk-cucuk lah puncanya. Dah sampai keluar viral, ustaz kat FYP aku semak pagi ni, ustaz apa ni, ustaz sihir, ustaz jarum apa semua tu. Bukan pecah belahkan orang Islam dan sebagainya. Perawat tempat cuduk ada saka? Tak. Saya boleh buktikan dia ada saka, insyaAllah. Ustaz, macam mana nak tahu amalan 41 hari kita berkesan atau tidak? Ada tanda, ada rasa. Ada tanda, ada rasa. Dan ada ijazah. Ijazah tu akan turun dan nampak. Ustaz, sekali bekam berapa Ustaz? Ada 2 package Pok Cak. Saya buka, kalau nak bekam ada half body dengan full body. Half body separuh badan, full body penuh badan, iaitu kepala 4 kap, badan 12, kaki 10.
Dan kita ada 3 sesi. 1 urutan guasha, 2 urutan ruqyah, dan nombor 3 kita akan buat urutan bekam luncur dengan bekam tanduk. Dengan urutan tanduk, pakai tanduk. Lepas dah habis guasha urut semua tu, baru kita pergi ke sesi kedua, bekam kaca. Sedut angin-angin daripada kaca. Lepas tu barulah kita buat bekam darah. Selesai. Kalau datang ke tempat pusat rawatan saya, ada bonus saya bagi, iaitu rawatan infrared. Pakai lampu panas tu untuk memecahkan kolesterol dan sebagainya. Ustaz ambil tarikat sama ni tak? Tak, saya tak ambil tarikat Samaniyah, bukan tarikat saya. Saya tarikat lain. Ustaz ambil berapa AM ni? Mengurut ambil berapa AM ni? Wan Sanusi, mengurut saya bergantung kepada sakit. Kepada sakit. Ada beza-beza harga. Kalau urut lengoh, contoh urut lengoh. Aku lengoh-lengoh tu badan ni kau urut lah. Itu kira jam dan itu mahal. Harga dia mahal. Tapi kalau kau sakit, contohnya tangan kau tiba-tiba, leher kau tiba-tiba tak boleh nak menoleh. Aku akan buat urutan ruqyah dengan pembedahan ruqyah, pembedahan batin. Okey, aku akan buat pembedahan batin dekat bahagian situ, buang apa benda yang masalah dari situ, betul kau urat balik sampai kau boleh toleh balik. Itu murah sedikit. Mungkin antara 50, 60, 40. Tergantung saya tengok keadaan orang tu. Kalau rumahnya buruk tu, yang semampu dirilah. Kalau orang tu dah tua sangat, perlukan rawatan saya tu, yang termampulah bagi. Tak payah bagi pun tak apa. Urutan saya macam tu. Tapi kalau orang kata tengok bahagian, tengok keadaan tu macam mana. Dia tak ada penetapan. Tapi yang ada penetapan urutan saya tu, kalau dia nak urut lengoh-lengoh, urut macam kaki 5 tu, urut psikologi kaki apa semua, pakai kayu, pakai apa tu, okey, itu sebenarnya dia tak ada sakit, dia sengaja nak, sebab lama tak urut, dia tak ada sakit apa pun kan, sengaja nak lengoh-lengoh badan kan. Buat 2 jam, itu harganya mahal. Ada yang 200, ada 150. Nak belajar urut batin ambil masa berapa lama Ustaz? Urut batin ini kunyaan, ijazah kunyaan daripada apa yang kita amalkan. Ustaz, lepas ni kita kontak boleh? Boleh, insya-Allah. Kontak je. Kita bersatu rami. Insya-Allah. Dia alu-alukan. Ya Allah, rahmatilah Ustaz ini. Semoga dipermuliakan Ustaz untuk menolong seluruh keluarga Kak Haji supaya bersatu kembali. Ya, sekarang ni bukan apa. Saya sedih tengok orang apa ni bergaduh-gaduh bab pusat buat nak merawat satu orang, bergaduh-gaduh. Yang ini tuduh dia punca, yang ini kau buat tak power. Tak perlu. Sampai mengait, sampai viral, apa benda lah. Apa kes Kak Haji sebenarnya? Saya tak nak cerita banyak, tapi ada orang, saya dah terangkan tadi, Muhammad Razi, saka. Ingat nak belajar ilmu usul tapi takut tak mampu. Ilmu usul tu bukannya semua orang mampu, semua orang wajib. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah, walaupun itu kata-kata hukama, tapi benda tu penting. Kita kena kenal Tuhan. Jadi ilmu usul ini adalah ilmu tauhid, sifat 20. Jadi ingat nak belajar ilmu usul tapi takut tak mampu, jangan takut. Itu bisikan ataupun setan yang menakut-nakutkan hati daripada Ruiz GT nak belajar ilmu usul. Ilmu usul ni ilmu tauhid, istilah ilmu usul. Faham tak? Usul. Datang daripada tanah, balik kepada tanah. Kita datang daripada mana kepada mana, apa asal Nur Muhammad dan sebagainya. Itu ilmu usul. Dia termasuk dalam sifat 20 dan tauhid asma wa sifat dan sebagainya. Nak tahu juga. Ustaz, bagi tin nak tahu macam mana kita ada saka ke tidak. Rasa saya Syakirin bin Ahmad Syakirin
Banyak dah ustaz-ustaz dekat TikTok ke apa ke, perawat Ukia apa ni, Darul Syifa yang anak-anak murid arwah Harundin dan sebagainya buat-buat live ni. Saya rasa boleh share, Google pun ada. Kenapa ada salah menyalah dalam kes Kak Ji? Macam kesianlah ustaz yang cucuk gambar tu, nak beri penjelasan tak ada peluang. Itulah Muhammad Razi saya kata. Jadi saya dah terangkan, harap yang berkenaan tu tolonglah tengok live saya ni. Dan part-part yang penting, part yang saya merapu jangan tengok. Saya memang gila-gila sikit. Jadi ustaz kalau viral macam tu, siapa yang salah sebenarnya? Ustaz kes Kak Ji tu, yang salah tu yang viral lah tu. Ini yang saya tegur ni, sahabat saya Tok Singa yang terbabit dan sebagainya. Perlu ke kau buat live? Jarum, ni ustaznya, hang ni punca lah segala. Tak perlu. Nio, gila tolong bubat Kak Ji dan anaknya. Kesian tengok anaknya. Aku kalau boleh pergi Aceh, aku dah pergi. Masalah aku tak boleh pergi. Itu dari buku Usuluddin Marifatullah. Tak perlu. Tak perlu. Ustaz, kita mengaibkan. Tak perlu mengaibkan, betul. Okey, last siapa yang apa ni, saya ulang lagi sekali. Malam tadi live saya apa, saya ada ulang. Saya ini pun dalam membantu orang daripada membazir amalan syaitan. Jadi sesiapa yang mungkin tak tahu, yang tahu dah lah, saya cuma offer. Sesiapa yang apa ni pakai line telefon kan, line postpaid kan, line prepaid yang hari-hari top up sebulannya melebihi 200, 150, jangan membazir. Yang telefon mak ni, makcik-makcik ke mak-mak orang ni, nenek ke, yang saya, siapa yang menelefon keluarganya waktu musim Covid ni, maknya ke apa dia, sampai habis kredit, mak dia telefon balik apa semua tu, mungkin ada yang tak tahu. Tak perlu lagi membazir macam tu, tak perlu lagi ditipu oleh plan-plan yang mencekik darah. Tukarlah kepada Tuntok. Tukarlah kepada Tuntok, unlimited data, unlimited call. Hanya serendah RM48 saja. Call, SMS apa semua ni. Dan bukan itu aja. Mungkin yang lain ada, yang lain-lain syarikat telekomunikasi lain ada buat apa tu promo macam tu. Tetapi Tuntok ada jaminan, orang kata insurans. Sekiranya kita top up melebihi RM50 sebulan, jadi kita di cover oleh insurans. Insurannya kalau kita berlaku kecederaan dan sebagainya, kemalangan, dekat hampir 50,000 kalau tak silap, insurans tu kita boleh tuntut. Dan ada cabutan bertuah tiap-tiap tahun untuk pergi umrah. Okey? Jadi itulah dia kes Kak Ji ni kan. Lepas tu, kalau boleh lah, saya nak nasihatkan apa ni, banyak lagi, ada lagi perawat-perawat yang lebih sesuai. Sebab ini membabitkan anak perempuan, anak gadis. Bila saya tengok, aduh, segannya aku, malunya aku, kata. Sebab saya tengok yang sakit ni perempuan, mengamuk-ngamuk ni perempuan. Ada je perawat-perawat perempuan yang hebat. Ada dekat Malaysia ni. Malaysia boleh, kan? Jadi aku tengok kan, ustaz ni pegang tangan kepala ni apa. Lepas tu Allahu Akbar, aku bukan nak menghina orang kan. Aku nak menghina, bukan nak cakap aku ni power, tak. Apa yang aku nampak daripada tu sekadar menghalau. Benda tu datang balik, benda tu saka. Perlu ada pemutusan sanad, faham tak? Perlu ada orang dan kemahiran untuk pemutusan saka ini yang tak dapat diurus ni, salah silah ni. Ada bukti depan akak dia pukul. Nampak tu? Aku dah tak nak ni, sebab orang Kelantan ni semua ban aku semalam tu, cakap aku buat tuduhan kepada Tok Singa Kemalan tu. Jadi banyak lagi perawat-perawat Islam dekat dalam muslimah. Perawat-perawat muslimah ni yang perempuan banyak lagi dekat Malaysia ni. Panggillah yang tu. Kan? Perawat tu tak pandai ke ustaz? Bukan tak pandai lah, lain orang lain cara. Saya tak suka mengklaim. Sebab tu saya cakap dalam live saya sebelum ni, kita sebagai perawat tak boleh untuk membandingkan cara kita saja yang betul, cara orang salah tak boleh.
Saya dah cakap dengan live sebelum ni. Kalau saya nak ulang balik, kita tak boleh cakap, engkau ubat guna ni guna limau kau ubat guna kain kuning salah, syirik. Tak boleh. Kau kena macam aku, ubat guna limau, ubat guna air yasin. Tak boleh. Itu cara dia. Faham tak? Engkau tak faham apa yang dia faham, kau tak belajar apa yang dia belajar. Faham tak? Tak boleh membanding-bandingkan gitu. Kesian ustaz yang cucuk-cucuk jarum tu. Sampai nama ustaz buruk inilah, sampai apa yang saya nak apa ni, apa yang saya nak utama nak sampaikan dalam live yang panjang-panjang daripada pagi tadi ni, saya membebel penat ni kan. Ini benda yang serius. Sebab saya perawat, saya terpanggil. Dan nombor dua, sebab ini membaik-baikkan Islam. Yang itu orang Islam dihina dan sebagainya. Sampai dekat TikTok, ustaz sihir, hati-hati. Apa benda ni? Itulah pandai tubuhan tu buat point. Tiba-tiba tu buang sengat apa semua. Ustaz duduk ulu langat ke? Ya, saya duduk ulu langat. Saya duduk ulu langat. Sesiapa yang memerlukan rawatan area ulu langat, insya-Allah saya tolong ikhtiar semampu saya. Dan bergantung. Ingat saya merawat bergantung kepada keadaan orang yang saya rawat itu. Kalau rumahnya tu besar, nak gedabak, nak mampu siapa semua tu, pam-pam sendirilah. Casnya tu berpada lah, pidiahnya tu kan. Jadi ada perawat-perawat perempuan yang dekat luar sana tu, saya ada, kalau nak suggestion saya boleh bagi suggestion. Siapa yang saya suruh pergi Kak Ji tu pergi merawat. Ada perawat perempuan, orang tu anak dara, ustaz ni buang apa benda lah. Bukan saya nak datang daripada jauh apa semua. Okey lah, kalau nak buka lah bab tu kan, kalau nak buka bab tu lah kan, sembuh tak? Aku tanya hari ni, sembuh tak? Dah tuduh-tuduh ustaz tu dah masuk ke balai apa semua tu kan. Sekarang ni dah berpuluh perawat pergi merawat ni kan. Sembuh tak anak Kak Ji tu sekarang ni? Aku nak tanya ke orang semua. Mungkin ada dalam ni, ada yang ada dekat tempat kejadian. Sembuh tak? Tak sembuh juga. Kan? Jadi apa ni sampai Islam berbalah, sampai saudara sendiri kita nak nak jatuh-jatuhkan, buka aib sana sini, buka aib perawat apa semua. Apa benda ni? Diorang banyak tunjuk hebatnya malam tu. Mungkinlah kan, nak tunjuk hebat. Allahu Akbar. Tak tahulah manusia zaman sekarang. Ustaz dekat Selangor boleh beritahu Tok Guru yang mengajar ilmu usul ni. Mursyid saya dah meninggal, Syekh Ridwan. Syekh Ridwan dah meninggal. Yang bersanad dekat Babu Salam. Ambil lah tarikat banyak. Dekat Ulangat ni pun banyak juga. Saya dengar ada rebat-rebat yang tarikat-tarikat boleh ambil belajar dengan guru mursyid. Oh, ustaz lah pergi, orang hebat ni. Saya nak pergi, tapi PKP tak boleh. Ya Syekh, jom. Ustaz kenal ke puan-puan kat Sabah? Tak berapa, ada seorang dua lah, ada seorang dua. Tapi boleh try. Saya tak cakap ni, boleh try dengan cara dia. Bukannya dia tu macam saya. Ada sahabat-sahabat saya ni Sabah boleh merawat, ada. PM saya kalau saya nak saya bantu. Saya pun malu tengok video tu, salam menyalah, maki-maki, lepas tu mengaku Allah Islam. Itulah dia. Memang ustaz tu salah, tapi cara kita buat lain ni bukan aib. Betul, aku dah cakap Fahir Bagan, tak perlu nak ulang dah, penat dah kita nak ulang. Mari visi dengan saya. Tok Singa dah ada. Jap, aku nak kena cabut ni. Tok Singa, sahabat dah datang. Aku nak boleh visi tak? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Tok Singa? Kita invite Tok Singa. Lama tak jumpa. Tok Singa ajak visi. Tengah edit.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam tu Singa. Apa yang duk fitnah saya ni? Mana ada fitnah? Saya Habis, menegur. tadi pula saya duk tengok lah ni. Tengok kata nak view lah apa. Nak kalau kata kalau kata fitnah saya pun nak samar. Ni nak kawan. Ni baik sambung ni. Kata orang sikit. Nak dengar. Okey. Nak, saya nak tanya apa yang kita gila buat view. Saya nak tanya sikit. Bila kenyataan saya cakap Tok Singa Baru nak bawa tadi yang dekat ni. Ha? Tak, itu Baru orang tadi yang dekat. tulis. Orang Neo. tulis, saya baca. Neo. Lepas tu kan saya cakap, tak tahulah, saya tak tahu. Dengar ni Neo. Saya kenal Neo lama lah Neo. Ya, betul. Jangan jadi makan kawan lah. Saya ni kalau saya tak buat live pun orang dah kenal saya dah. Kan, saya tak berminat lah nak publicity ni. Neo tak duduk di sini, Neo tak tahu apa yang berlaku di sini. Orang boleh cakap macam-macam, gila view lah, nak popular lah. Tapi Neo tak duduk di sini, Neo tak tahu apa yang terjadi di sini. Jadi semua orang tak tahu apa yang berlaku di sini, apa yang berlaku konflik di sini. Jadi di sini kita nak beritahu, orang kata kita buka aib sana sini. Saya nak tanya Neo. Saya nak tanya Neo satu benda. Kalau satu tempat tu ada pencuri. Satu tempat tu ada pencuri. Neo kena bagi tahu tak kat orang kepada ni, kata Neo kena pergi balai polis lah, kena bagi tahu tak kat penduduk, kata si Pulan ni suka mencuri tempat, suka mencuri barang orang. Adakah kita bagi tahu orang yang suka mencuri ni, adakah kita buka aib dia? Seperti juga dengan ustaz ni. Ustaz ni telah melakukan sihir dan kita bersama-sama, kami ni bersama-sama merawat. Jadi kalau jika kami tidak buat live, jika berbangkit kes akan datang, ia akan melibatkan kami semua seolah-olah kami juga terlibat dengan sihir ni. Adakah kita ni nak merestui orang yang suka buat sihir? Saya nak tanya yang tu lah. Neo, saya nak beritahu Neo. Hukum Allah, hukum hudud, hukum Al-Quran kepada tukang sihir adalah mati saja. Adakah kita salah, bukan kita buka aib dia. Kita bagi pedoman untuk dia supaya dia berubah lepas ni. Dia melakukan sihir dalam keadaan senyap. Bukan benda main-main weh. Apa ni Neo? Tok. Saya nak tanya Tok kan. Tapi katalah Tok boleh, Tok tahulah kan. Benda macam tu kan. Tok apa tak boleh ke kira macam settle dengan dia dengan tim saja ke, tak boleh ke macam tu tu? Kita sebenarnya kita dah panggil dulu dah. Sebelum kita buat live tu kita dah panggil settle dah, tapi masing-masing tak mau mengaku. Faham tak? Okay. Sebab tu saya kata semua orang tak duduk di sana. Semua orang tak tahu kita ni bukan bodoh. Kita panggil dulu, kita tanya ni barang siapa. Semua orang pakat tak mengaku. Bila tak mengaku kita geram juga. Tak apa, kita buat live lah. Mula-mula tengok live tu. Tok, saya nak tanya satu bab. Perawat tu kan, yang ustaz tu lah, yang dah kat polis tu, dia tu bila dia main tu, Tok dah main dulu ke macam mana? Dia main dulu dah. Dia dah dekat 5-6 hari ke 10 hari macam tu dah. Duduk bersama-sama dengan Kak Ji ni, orang kata perawat Kak Ji ni. Barulah kan dalam kes orang ni, barulah kan dia merawat juga kan, macam tu kan? Dia pun merawat juga. Macam ni, Neo. Kalau Neo nak kata saya ni gila populariti, gila view, saya tak perlukan ustaz ni. Betul? Ni saya nak buat, biar saya buat lah. Tok sendiri daripada dulu lagi dah popular dah. Dah Neo macam ni. Saya, kalau kata kita ni, ustaz, kita tak mau panggil ustaz ni duduk sekali, pun boleh. Tapi saya bukan perangai macam tu. Ustaz ni kata, Tok, saya ni nak bersama-sama merawat dengan Tok. Saya panggil ahlan masalah je lah. Marilah. Tak ada masalah. Saya sendiri tak mau buat live. Tetapi benda ni, Kak Ji ni suruh buat live. Dia kata tak apa buat live. Dan saya tak buat live. Wei Salmo yang buat live. Jadi benda ni sebagai bukti. Andai kata kita buat tengah merawat orang yang popular, orang kata orang yang tengah viral lah. Sebab anak Kak Ji sakit ni pun Kak Ji sendiri yang viral. Viral sana sini. Adakah salah juga kita merawat dengan kita viral juga? Yang kita bagi tahu tengok keadaan sendiri. Semua orang ramai tengok
apa yang terjadi kepada anak Kak Ji? Kita nak sama-sama nak membantu Kak Ji. Mungkin dari segi kita viral ni, ramai yang akan bantu Kak Ji. Kita tunjuk bagaimana yang dia kena sihir teruk. Betul tak saya kata, Neo? Tok, macam mana boleh ajar saya Tok? Macam mana Tok boleh pergi Kelantan tu? Tapi balai polis je lah. Cakap urusan Kena jadi polis ke? Kena jadi polis apa? Aku tanya kau, kena jadi polis ke? Kena salah tak? Kau polis ke? Apa saya kenal? Dia datang Kelantan buat orang. Dia ada surat polis, surat report. Dia nak turun sini nak rawat orang. Tu je, tak ada masalah. Bukan datang makan angin ni. iyalah, saya tanya. Jadi ni, okay, aku pun perawat juga kan. Aku pun pakai selendang hijau macam kau juga, aku ni. Cuma aku low profile je lah. Aku tak ada nak hehehe, nak taking ustaz tak ada. Jadi kalau kena sembang, kalau kena ubat dia pun kau boleh turun. Tak ada masalah. Cuma kau jangan campur urusan aku. Sekarang ni aku banyak masalah tau. Nak kena jawab dengan polis apa. Kau dah tahu? Kau tahu benda dia jadi kes polis? Kau tahu tak? Tahu. Sekarang Saya tengok. kalau aku salah, kenapa polis tak angkut aku sekarang ni? Kalau tengok aku pakai jari je. Ada kan? Iyalah. Sekarang ni kita orang ni, Tok Singa dia nak balik Penang. Okey. Tapi ustaz tu dah kena angkut. Jadi kita orang sekarang ni nak settle. Okey? Nak settle masalah. Takkan Tok Singa nak balik. Benda belum selesai. Betul. Dia ada kena ada sana. Jadi kalau kau nak turun Kelantan, nak ubat kaji pun kau ubat. Tak ada masalah. Kita semua sama-sama boleh tolong. Tak ada. Kalau kau pakai celana hijau pun, belum tentu kau boleh sembuhkan dia. Betul? Betul? Betul. Saya tak cakap. Tok Singa pun, ilmu dia apa ke, dia tak boleh sembuh orang. Betul? Yang ustaz tu pula, kalau dia perubatan Islam, dia tak boleh nak cucuk-cucuk orang. Dia nak, dia cakap apa? Orang ni macam ni nak tunjukkan kepada kaji. Yang orang ni kalau dia cucuk, orang ni akan sakit. Mesti orang ni buat. Kalau orang ni sakit, mesti dia buat. Mana boleh macam tu? Dia betul. Betul. Betul ya tak? Ni macam ni lah. Neo, sebab saya tengok tadi Neo cakap seolah-olah kita ni gila view. Saya minta maaf lah Neo. Kita datang ni bukan nak gila view. Saya tahu Tok daripada dulu kan, kalau live apa semua waktu politik ke apa ke tu long tiger ke apa, dah ramai dah view dah, orang dah pakai share dah. Okey, Neo tanya saya surat apa. Neo pergi balai lah minta surat. Saya pun tak ada pakai paper apa pun. Saya pergi balai, saya beritahu saya nak merawat orang. Saya tunjuk kes viral ni dan polis bagi kebenaran, saya datanglah. Itu saja. Thank you for. Boleh pergi ya balai insya-Allah. Cuma yang tu lah Neo, bila kita tak duduk di sini, kita tak tahu situasi, lebih baik kita jangan bercakap. Sebab apa di sini dah jadi lain. Neo, saya beritahu. Saya bukan nak marah Neo. Saya bukan nak marah siapa-siapa. Cuma semua orang tak tahu apa situasi di sini. Jika orang tahu situasi di sini, saya rasa kalau Neo duduk sini pun, Neo akan marah ustaz ni. Neo datang dari jauh-jauh. Neo bergabung dengan dia, bergabung dengan semua orang ramai-ramai untuk merawat anak kaji. Tiba-tiba Allah Ta'ala tunjuk satu benda yang mana mereka balik, mereka lupa bawa balik satu beg dan beg itu berisi gambar-gambar yang telah disihir. Neo akan rasa marah ke? Neo akan rasa tak marah? Dalam keadaan tepat saya. Marah. Orang akan marah Neo. Semua orang akan marah. Perbuatan sihir ni kita tak boleh kata kesian. Kalau hukum Allah, hukum hudud, bunuh lah. Tapi kita ni bukan sampai tahap gitu. Kita kita marah lah. Perbuatan sihir ni lebih jahat. Neo, perbuatan sihir ni lebih jahat daripada mencuri lagi Neo. Perbuatan sihir ni boleh membunuh orang dengan tanpa sengaja. Apa ni Tok? Tapi cuma yang saya risaukan, Tok tak ada ni ke Tok? Dia tak percaya ke daripada undang-undang Malaysia ni? Kenapa lain? Kenapa? Yang saya risaukan ni,
apa keadaan Tok ni? Tentang mana ada hukum-hukum apa undang-undang Malaysia yang boleh bela Tok ni? Bela apa? Yang mana ada undang-undang Malaysia kan yang bela Tok ni atas tuduhan yang Tok buat kat dia tu. Jadi macam mana tu? Saya Okey, risau saya benda nak beritahu. Dengar ni, undang-undang sihir tak ada. ha. Akta sihir tak ada. Ha. Saya bercakap ni undang-undang dalam Al-Quran. Ha? Dan kalau kata saya salah, report boleh ambil lah. Lalu ni, ustaz ni kita dah buat report. Yang mana yang dia dituduh, dia ambil gambar, semua dah buat report. Dan dia ada pukau budak-budak. Jadi, ustaz ni dah ditangkap polis. Saya mudahlah Nio ni macam ni. Kalau Nio nak tuduh saya macam-macam, kita gunakan undang-undang ni. Boleh Nio? Saya nak minta ni kepada siapa-siapa yang komen ni, saya nak tengok. Ha? Macam mana boleh tahu dia sihir? Lah, dah jumpa bukti segala gambar dah telah dijarum. Ha? Itu bukan sihir. Itu adakah proses rawatan? Adakah proses rawatan Islam gunakan gambar orang, cucuk dengan jarum? Adakah itu proses rawatan? Saya nak tanya sikit Nio. Adakah itu proses rawatan Islam? Tak ada. Tak ada kan Nio kan? Tak ada. Kalau Nio tengok orang ambil gambar cucuk dengan jarum ni, apa perasaan Nio? Saya pelik lah. Apa dia buat ni? Kan? Dia Ah, mengarut lah. itulah Nio. Sebab tu saya kata orang yang tak duduk di sini boleh bercakap macam-macam, boleh tuduh macam-macam. Kan? Terpulang lah. Ha? Kita buat kerja ni, saya tak bisa minta duit ke orang. Saya tak bisa minta duit ke orang. Dan saya tak minta duit dekat gaji. Saya datang ni niat untuk berubat. Dan siapa-siapa ustaz mana yang nak duduk bersama pun saya alu-alukan ahlan wa sahlan. Ustaz Perlih ni dah duduk 10 hari. Tiba-tiba dia kata, Tok saya nak duduk bersama-sama dengan Tok nak merawat. Kalau nak kata saya gila view, saya rasa patut kena kata kat dia. Saya kalau saya tak buat live pun orang kenal. Mungkin dia nak promotekan diri dia. Saya kata tak apa, marilah buat live. Tak ada masalah. Saya tak kisah. Saya nak bagi net siapa pun saya tak kisah lah. Ada apa sangat dengan apa populariti ni? Tak ada masalah. Jadi kita datang ni untuk merawat, bukan nak gila populariti apa Neo. Tak apa. Jadi faham-faham lah Neo. Itu saya nak beritahu, kita tak duduk di tempat orang, kita tak boleh nak menilai. Jangan kita bercakap, suka-suka. Tapi Alhamdulillah lah Tok apa ni, visi apa semua ni, so jelas lah benda ni. Kan? Jelas lah benda Kalau ni. guna psikologi pun, Tuan Badan dia nak buat tu, dia minta izin tak? Saya tak faham tulisan ni. Okey, apa nak cakap? Tak, maksud saya tu syukurlah, terima kasihlah Tok hadir dalam live saya ni. Kira macam ramailah. Macam ni kita sebenarnya gitu kan. Patut Neo. Saya kenal Neo lama lah Neo, daripada Aisyah dulu ni. Alah. Jadi patutnya Neo tak boleh cakap macam tu, berkelas statement macam tu. Apa pun tanyalah, insya-Allah tanya kita berjawab elok ya. Jangan kata kita ni bagilah view lah, nak tunjuk popular, silap tu Neo. Silap tu. Kes ni dah bersangkut paut dengan kes polis pertama. Jangan sampai kita buat keluar statement tak betul, kita pula diganggu polis nanti. Kes ni dah sangkut kes polis yang pertama, dan yang kedua kes ni adalah bergaduh antara adik-beradik. Bukan senang kita nak campur hai-hai orang ni. Jadi saya sendiri pun saya tak berminat nak campur hai ni banyak-banyak sangat ni. Tak apa, kalau Neo nak famous saya boleh share Neo punya view apa ni, live ni tak ada masalah Neo. Cuma jangan fitnah orang, saya minta yang tu. Kalau Neo nak tahu betul-betul, Neo mari sini duduk dekat-dekat, Neo boleh tahu lah, tengok duduk sini macam mana. Yang tu saya nak nasihat kepada semua netizen. Netizen tak kira lah dia follower Neo ke, mari duduk sini, mari sini saya nak tunjuk satu persatu. Kalau orang kata mana bukti kata dia tu apa sihir, habis gambar tu bukan buktikan dengan jarum, dan dia sendiri mengaku dalam live dia telah melakukan sihir, perbuatan yang salah. Bukan saya mengaku. Saya tanya dia benar atau tidak.
Kalau dia kata tidak, tidak lah. Tapi dia kata ya benar. Salah atau tidak? Dia kata salah. Tapi dia nak cakap seolah-olah dia buat salah tu betul. Itu yang tak betul. Tok. Ada satu Ha. bab Tok. Saya tanya Tok. Ha. Apa punca masalah Kak Ji ni semua daripada ustaz tu? Wallahualam, saya tak tuduh. Wallahualam. Saya tak suka tuduh. Cuma yang saya tuduh ustaz ni, perbuatan dia adalah perbuatan yang menghala tuju kepada sihir. Kalau saya nak kata perbuatan ustaz ni semua masalah dari dia, itu saya tak buat keluar statement tu sebab saya tak tahu benda tu. Dan saya tak menuduh ustaz tu sampai tahap macam tu. Yang kami tak menuduh ustaz tu, cuma kami jumpa bukti itulah perbuatan ustaz tu. Saya tak boleh kata ustaz ni lah punca segalanya, pergaduhan antara Kak Ji dengan adik dia, tidak. Sebab yang kita tahu pergaduhan antara Kak Ji dengan adik Kak Rohayu ni dah berlaku lama, bukan sekarang. Jadi kita tak boleh tuduh juga ustaz ni yang punca segala-galanya. Kan? Manakan pokok bergoyang tanpa angin. Betul tak Haji? So, apa ni semua yang tengok ni dah terjawab maknanya tadi Tok Singa dah cakap dia tak tuduh semua punca ni macam saya cakap awal tadi, semua punca ni daripada ustaz tu. Kan? So Jangan tuduh tu. Neo, jangan tuduh pada ustaz tu. Jangan tuduh Neo. Macam ni saya dah beritahu. Kita tak tuduh ustaz ni punca segala-galanya, tetapi saya tak tuduh benda ni berbukti ustaz ni telah melakukan sihir. Itu saja Neo. Kita tak boleh kata ustaz ni lah punca segala-galanya, kita tak tahu lagi. Sebab ni kes polis Neo. Kes polis biar polis siasat. Jadi yang kita tahu ustaz ni adalah punca sihir. Punca sihir. Dan semalam Kak Ji sendiri dia telah telah menafikan, katanya dia tak tahu ustaz ni yang buat cara ni. Dan ustaz ni pula kata Kak Ji yang suruh. Jadi dua-dua bercakap, saya pun tak tahu yang benda tu betul. Biar pihak polis yang buat siasatan. Sebab dia mungkin akta sihir tak ada, tapi dia ada satu akta lagi, mengambil hak gambar-gambar orang tanpa kebenaran. Dia menjadi satu SKMM kalau tak silap saya. Saya tak berapa pandai sekarang. Tapi dia ada akta yang mana ambil gambar orang tanpa kebenaran ni dia boleh didakwa. Dan juga ustaz. Dan ustaz ni boleh didakwa di atas kes pukau kepada budak tu yang sampai 2,000. Itu saya yalih, saya tak mau nak komen lah apa ni. Apa yang berlaku sekarang ni macam mana? Apa yang berlaku? Ada sesi rawatan lagi ke macam mana ke? Dekat sana? Sebab tu saya tak mau cakap apa-apa. Saya sedang tunggu. Mungkin saya juga akan disiasat oleh pihak polis untuk memberi keterangan apa yang berlaku semua. Jadi saya tunggu lagi lah. Sebab surat saya tak mati lagi. Jadi saya harap Neo tarik baliklah apa yang Neo cakap ke tuduhan-tuduhan pada kami. Neo tarik baliklah. Saya tak ada tuduh. Saya baca komen dia orang. Dan saya kata saya tak nak cakap apa-apa. Jadi insya-Allah lah. Apa-apa kalau Neo nak turun pun boleh. Boleh datang merawat anak kaji. Saya nak beritahu. Siapa yang nak datang merawat kaji, ahlan wa sahlan. Saya tak mampu bukan saya tarik diri, bukan surrender. Saya tak mampu nak duduk sini sampai lama-lama. Sebab apa? Saya pun ada kerja lain, saya datang merawat dan mungkin saya minta perawat lain datang juga support. Semoga lah anak Kak Haji ni sampai sembuh. Kita kena sama-sama. Kita kena sama-sama dalam bidang ni. Kalau kata kita ni bersama-sama dengan rawatan, kita kena turun sama-sama bantu Kak Haji ni. Kalau kata orang tanya surat ni nak buat macam mana, pergi balai minta surat. Saya tak ada pakai kabel. Saya pergi balai, saya beritahu ni, kes viral ni anak dia sakit teruk sampai melibatkan kematian. Jadi saya ni bertanggungjawab, saya seorang pengamal perubatan yang berlesen, saya pengamal perubatan yang mendaftar. Jadi hari ni saya nak datang ke sana untuk tujuan merawat. Jadi polis dah membenarkan saya sebab saya mendaftar. Saya bukan cakap, saya bukan buka pusat rawatan, bukan tidak mendaftar. Kalau tidak mendaftar, saya boleh dipanggil oleh pejabat agama untuk disoal siasat. Jadi lebih baik kita jangan fitnah macam-macam. InsyaAllah itu saya minta maaf ni. Bahasa saya mungkin tadi kasar sikit awal-awal. Sebab saya tengok tu saya jadi geram ni. Awak dia tiba-tiba nak tuduh-tuduh ni. Jadi saya minta maaf. Tak apa tu. Saya pun minta maaf.
Okey, baik. Nanti insya-Allah lah kalau Neo nak turun, marilah turun. InsyaAllah. InsyaAllah. Sini Wes Almoh ada, dia akan alu-alukan apa Neo. Okey. Okey. Dah. Ketak lah Okey. Okey. Mak ada cakap apa-apa tu? Okey. Tak apa, oi. Tak apa. Tak apa. Okey, baiklah. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Tu lah. Jadi buat hati korang tu Tok Singa dengan Berwi tadi. Kita sekarang ini macam saya cakap, tak payah buat orang kata tuduhan, tak payah buat tuduhan yang macam apa ustaz tu lah punca dan sebagainya, macam saya cakap. So apa yang paling penting, kita ni kalau tak boleh nak jadi orang kata, tak boleh nak jadi garam, jangan jadi tahi lah. Kita ni doakan yang tim-tim pengubatan, doakan tim-tim yang ada kat sana, semoga dilancarkan urusan dan diberi kesembuhan dan diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala dengan apa yang berlaku. So saya rasa bolehlah kira macam stopkan lah viral-viral benda-benda yang tuduhan tak berasas apa semua ni. Kita boleh stopkan lah sebab dah jelas. Tok Singa Berwi tadi, apa ngamuk-ngamuk orang tu kan. Dah jelas. Okay. So okey lah, itu saja Jadi itu sajalah, saya pun dah berpuas hati lah sebab saya dengar sendiri daripada orang yang berada dekat Padang dan berada dalam situasi tersebut macam Tok Singa cakap. So kita ni, saya pun akan, insyaAllah saya akan kejap lagi saya akan pergi ke balai, saya akan tanya apakah boleh bertolak ke Kelantan. Kalau boleh tolak ke Kelantan, saya akan pergi insyaAllah. InsyaAllah dengan izin Allah, doakan saya. Siapa yang nak ikut boleh ikut. Tapi zaman COVID ni tak boleh ramai-ramai, saya kena gerak solo. Okay? Netizen tu asyik teruk. Ya, netizen ni ngapi kan apa semualah, itulah ini. Macam-macam PSSI. Jadi dah dengar sendiri, Tok Singa orang yang ada di sana dan orang yang mengendalikan kes tu. So dia sendiri dah cakap, dia tak tuduh pun ustaz tu lah punca. Okey, jelas kan? Tak tuduh pun ustaz tu lah punca Kak Ji ni sakit daripada awal. Sebab disihir oleh cucu-cucu, bukan. Cuma perbuatan ustaz tu salah. Jadi tak apalah, polis tengah siasat, penipuan dan scam apa yang dilakukan 2000 dan sebagainya, kita serahkan kepada pihak berkuasa. Kita ni jangan duk pala tahu. Jadi kita, orang kata apa? Kita doakan banyak-banyak lah terhadap apa kes ni lah, terhadap orang kata perawat yang berjuang, yang tolong, yang tolong ikhtiar untuk keluarga Kak Ji ni. Okay, itu sajalah yang saya boleh cakap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mantapkan iman. Salah satunya buat tapak dulu. Pada yang nak jadi perawat, buat tapak dulu. Buat tapak dulu tu apa? Tiang agama, solat 5 waktu dulu. Betulkan dulu. Jangan ada bolong-bolong. Baru nak cerita, nak sembang jadi perawat. Okey. Yang bisi ambo nak bisi dengan pawang. Sudahlah. Okey dah. Puas hati ya. Aku pun dah puas hati, aku dah boleh tidur lena. Sebab benda Tok Singa dah cakap jelas. Berwi benda cakap jelas. Siapa nangis? Ada nangis kat sini, tak ada nangis. Buat malu apa? Kita ustaz ni steady, aku ni terpanggil, aku buat live ni sebab aku perawat. Jadi bila aku nampak tuduhan-tuduhan netizen, orang ni cakap apa ni mengaibkan lah, Tok Singa mengaibkan ni, aku jadi panas lah. Bila sampai ustaz ni kena pukul lah apalah, jadi aku jadi panas lah. Jadi tu aku nak, orang kata, nak ni lah biar bukti yang nyata. Aku jenis aku tak suka baca tajuk, aku tak suka macam dengar-dengar orang, aku tak suka dengar macam post-post yang terbang tu, aku terus macam gini, aku tak suka. Aku suka macam ni, aku suka Tok Singa call, Abewi pun call, kan? Jadi Abewi cakap benda sebenar, saya dengar sendiri dengan orang yang ada sana, orang yang mengalami. Dah settle. Okay?
Okey, jaga diri daripada perbuatan sihir. Sungguhnya perbuatan sihir ini adalah dikutuk dan dilaknat oleh Allah SWT. Dan ingat satu perkara, tiada kuasa yang boleh menandingi kuasa Allah SWT, dan bergantunglah kepada dia, semata-mata dia, bukan kepada keris, bukan kepada barang, bukan kepada apa-apa. Kerana dia maha kuasa atas segala sesuatu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum.